Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini, saya Cikgu Syuhaida akan mengajar kamu Sejarah Tahun 4, Unit 8, Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Dalam unit ini, kamu akan belajar tentang tokoh terbilang yang mempunyai peranan besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Penglibatan tokoh terbilang dalam pentadbiran telah membawa kepada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Unit ini membincangkan struktur masyarakat dan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apakah yang akan anda pelajari daripada unit ini? Setelah kamu habis belajar unit ini, kamu dapat menyatakan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan akhir sekali, kamu dapat mengkategorikan peranan Sultan, Bendahara dan Laksmana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Mari kita lihat struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dapat dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Setiap golongan mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan dan pembesar, manakala golongan diperintah terdiri daripada rakyat dan hamba. Sekarang kita lihat pula peranan setiap lapisan masyarakat. Sultan berperanan untuk menjadi pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri, merupakan simbol perpaduan rakyat. Manakala pembesar ialah orang yang dilantik oleh sultan, membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Seterusnya rakyat ialah penduduk Melaka. Mereka merupakan pengikut setia kepada sultan dan pembesar. Hamba pula ialah orang suruhan sultan dan pembesar. Bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Kenali tokoh terbilang. Tokoh terbilang memainkan peranan penting dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Para miswara, Tun Perak dan Hang Tuah merupakan antara tokoh terbilang pada zaman tersebut. Apakah maksud tokoh terbilang? Tokoh terbilang ialah merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Apakah ciri-ciri tokoh terbilang? Gigih. Para miswara seorang yang gigih memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Selain daripada gigih, antara ciri-ciri tokoh terbilang ialah mempertahankan kedudukan negara. Tun Perak mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Dan ciri terakhir tokoh terbilang ialah berkorban untuk negara. Hang Tuah mempertahankan perairan Melaka daripada serangan musuh. Mari kita mengenali dengan lebih dalam lagi tokoh terbilang di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah para miswara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin Riayat Shah. Selain itu, Bendahara Tun Perak dan Laksmana Hang Tuah juga merupakan tokoh terbilang. Para miswara. Para miswara telah mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Baginda juga memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Seterusnya, Sultan Muzaffar Shah. Baginda telah mengukuhkan Empayar Melaka. Baginda juga telah melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Sultan Mansur Shah. Baginda telah meluaskan Empayar Melaka. Baginda juga telah menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan. Sultan Alauddin Riayat Shah. Baginda merupakan seorang sultan yang mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri. Baginda juga sangat menjaga kebajikan rakyat.
Seterusnya, Bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak telah berjaya menguruskan pentadbiran Melaka secara sistematik. Beliau juga telah menunjukkan kesetiaan yang tinggi terhadap pemerintah. Laksmana Hang Tuah. Laksmana Hang Tuah telah berjaya memastikan keselamatan perairan Melaka. Beliau juga menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh terbilang memberikan sumbangan yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kegigihan tokoh terbilang menjadikan Melaka sebuah empayar yang kuat dan terkenal di alam Melayu. Peranan tokoh terbilang. Peranan Sultan. Sultan mempunyai kedudukan tertinggi dalam struktur masyarakat dan menjadi lambang perpaduan masyarakat. Sultan juga melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran. Sultan mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain dan bagindalah yang menentukan kerajaan mana yang akan mengadakan hubungan diplomatik dengan negeri Melaka. Sultan juga menerima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Baginda merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Baginda juga memastikan keselamatan dan keamanan Melaka terpelihara dan menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Seterusnya, peranan bendahara. Bendahara merupakan penasihat sultan dalam urusan pentadbiran. Beliau juga ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Beliau menjadi pembantu sultan dalam mengembangkan agama Islam. Merupakan ketua diplomat, ketua hakim dan ketua angkatan tentera. Akhir sekali, mari kita lihat peranan Laksmana. Laksmana bertugas mengetuai Angkatan Laut Melaka. Beliau juga mengetuai utusan rasmi keluar negara. Merupakan duta bagi Melaka dan merupakan pengawal peribadi Sultan. Cikgu rasa setakat ini saja pelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.